Zaman dulu memang terkenal sihir ni, bahkan zaman Firaun pun ramai tukang-tukang sihir yang hebat. Tukang sihir ni ibarat menteri kanan untuk seorang raja, memang tak boleh dipisahkan. So ada seorang tukang sihir ni, dia dah tua dan dia rasa tak lama lagi dia akan mati. Tukang sihir ni guys, dia punya jasa untuk raja dan negara memang banyak. So raja ni memang sangat sayang pada tukang sihir ni. Apa yang tukang sihir ni minta, semua dia kabulkan. Satu hari dia bagi tahu kat raja ni dia dah tua dan tak lama lagi dia akan mati. So dia perlukan pewaris atau penerus untuk ilmu sihir ni. Jadi dia suruh raja ni cari satu budak atau anak muda untuk dilatih dan wariskan ilmu sihir dia ni kepada budak tersebut, supaya satu hari nanti budak ni akan ganti tempat dia sebagai tukang sihir diraja untuk negara. Tapi tindakan untuk menggantikan position tu menjadi wrong move apabila budak yang dilantik tu mempunyai power yang lebih besar dari tukang sihir yang sedia ada. Korang nak tahu apa yang terjadi? Stay tune guys. Okay guys, sebelum tu aku nak ambil masa korang dalam 3 second untuk aku share dengan korang tentang Peseni. Peseni adalah satu persatuan yang ditubuhkan untuk membantu dan juga menghargai anak-anak seni yang dah banyak menghiburkan rakyat Malaysia. Dan Peseni percaya dengan sistem sokongan begini akan membangkitkan semangat mereka untuk kekal berkaya dan menghasilkan hiburan yang bermanfaat. Korang boleh pergi di bio channel akaun ni dan klik link untuk details yang lebih lanjut tentang Peseni. Setelah budak tu dilantik menjadi pewaris ahli sihir diraja, budak tu berulang alik dari rumah dia ke rumah ahli sihir tua tu. So setiap dalam perjalanan tu, dia akan melalui satu tempat yang mana tempat tu adalah tempat tinggal seorang lelaki yang kuat ibadah. Jadi budak tu tertarik dengan ibadah yang dilakukan lelaki tersebut, dan setiap kali dia menuju ke tempat ahli sihir tu, dia pasti akan singgah di rumah ahli ibadah tu untuk mempelajari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ahli ibadah tu. Tapi masalahnya sekarang, setiap kali budak tu buat macam tu, dia akan terlambat hadir ke kelas ahli sihir tu, dan perkara tu membuatkan ahli sihir tua tu menjadi marah kepada budak tersebut. Budak tu mengadu kepada ahli ibadah yang dia selalu kena pukul oleh ahli sihir tua tu kerana sering lambat datang ke kelas. Aku guna perkataan kelas supaya mudah faham je. Jadi ahli ibadah tu beri idea kepada budak tu, jika ahli sihir tu marah-marah lagi, kau cakap je keluarga kau tahan kau untuk keluar dari rumah, dan jika ahli keluarga kau marah pada kau, katakanlah ahli sihir yang menahan kau dari balik. Kat sini korang faham tak guys? Maksud ahli ibadah ni, keluarga yang dimaksudkan tu adalah ahli ibadah tu sendiri. Dia nak budak tu faham dan pilih jalan dia sendiri, sama ada kau nak ikut aku atau ahli sihir tu. Jadi perkara tu membuatkan budak tu berfikir sepanjang hari sama ada dia nak pilih ahli ibadah atau ahli sihir. Allah adakan satu binatang besar yang mana kebesaran binatang tu sampai mengganggu jalan orang ramai. Kat sini budak tu berfikir dan mendapat idea. Yang mana idea tu, dia nak melemparkan satu batu kecil pada binatang besar tu. Jika binatang tu mati, dia akan pilih ahli ibadah, dan jika binatang tu hidup, dia akan pilih ahli sihir. Sebelum melempar, dia berdoa, ya Tuhan, kau tunjukkanlah aku kebenaran. Apa yang terjadi pada binatang tu guys? Ya, binatang tu mati serta-merta selepas dilempar batu oleh budak tu. Lepas tu budak tu terus pergi ke ahli ibadah dan menceritakan perkara yang telah berlaku. Dan ahli ibadah tu pun menjawab, wahai anakku, sesungguhnya engkau lebih mulia dari aku, dan selepas ini engkau akan diuji dengan perkara yang lebih hebat. Benda ni biasa guys, lagi tinggi iman seseorang, lagi tinggi ujiannya. Allah uji sebab Allah sayang. Selepas tu budak ni dapat satu kelebihan, yang mana kelebihan dia ni lebih power dari mana-mana ahli sihir yang ada masa tu. Budak tu boleh menyembuhkan orang buta, orang yang berpenyakit kusta, dan macam-macam lagi penyakit yang budak tu boleh sembuhkan. Kehebatan budak ni tersebar luas di seluruh kota sampai berita ni telah sampai kepada raja. Raja ni seorang raja yang zalim. Zaman dulu asal dari kuasa je mesti akan mengaku diri dia tuan, padahal kau power sebab sihir je pun. Suatu hari raja ni melihat seorang lelaki yang dulunya buta sekarang celik, dan dia bertanya pada lelaki tersebut, bagaimana mata kau boleh sembuh? Lelaki tu pun menjawab, Tuhan aku yang menyembuhkan aku dari perantara seorang budak. Kenapa lelaki tu cakap macam tu guys? Sebab setiap kali budak tu nak sembuhkan seseorang, budak tu akan bagi tahu siap-siap, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan apa-apa, tetapi yang menyembuhkan hanyalah Allah, dan jika engkau beriman pada Allah, akan aku berdoa pada Allah untuk menyembuhkan penyakit seseorang, dan dengan izin Allah, Allah akan menyembuhkannya. So berbalik pada raja tadi agak berang dengan jawapan yang diberikan oleh lelaki celik tadi. Raja pun bertanya kepada lelaki tu, apakah kau mempunyai Tuhan selain dari aku? Lelaki tu pun menjawab, ya, dia adalah Tuhan aku dan Tuhan kau juga. Maka diseksalah hidup-hidup lelaki tersebut oleh raja yang zalim tu. Lepas tu raja tu perintahkan untuk memanggil budak ajaib tersebut untuk menghadap ke istana. Apabila budak tu sampai di istana, raja tu soal, wahai anak muda, kabar tentang engkau menyembuhkan pelbagai penyakit tersebar luas, siapa yang kau guna sampai dapat melakukan perkara hebat tersebut? Budak tu pun menjawab, sesungguhnya aku tidak dapat sembuhkan siapa-siapa pun, tapi Allah lah yang sembuhkan penyakit tersebut. Raja tu dia panas sikit kalau ada orang cakap ada Tuhan selain dari dia. Lalu raja tu pun soal, dari mana datang agama baru ni? Siapa yang ajar kau? Sewaktu dia soal, budak tu telah diseksa berterusan sampailah dia bagi tahu ada seorang ahli ibadah yang telah mengajar dia. Jadi raja tu perintahkan ahli ibadah tersebut untuk menghadap ke istana. Ahli ibadah tu dipaksa untuk kembali ke agama asal, iaitu agama raja tu. Tapi ahli ibadah tu dia tak nak. Raja ambil gergaji letak di atas kepala ahli ibadah tu, lalu membelahnya kepala ahli ibadah tu menjadi dua. Lepas ahli ibadah tu dah mati, dia panggil pula lelaki yang
yang pada asalnya buta tadi tu untuk cakap perkara yang sama, iaitu kembalilah kepada agama asal kau. Lelaki tu pun jawab tak nak dan kepala lelaki tersebut turut terbelah menjadi dua. Sekarang turn budak tu pula. Raja tu tanya perkara yang sama untuk kembali kepada agama asal kau. Budak tu pun menjawab perkara yang sama, iaitu tak nak. Oyak rabak raja tu guys. Tapi raja tu tak bunuh budak tu. Mungkin dalam hati raja tu kalau bunuh pun sia-sia ni, sebab budak ni ada sihir yang kuat kan dan sangat berguna untuk negara. Raja tu pun bagi peluang dan menyerahkan budak tu kepada tentera dia untuk membawa budak tu ke sebuah gunung. Raja tu perintahkan tentera dia, jika budak ni kekal dengan jawapan yang sama, kau lemparkan dia ke bawah. Setelah sampai di puncak gunung, budak tu berdoa pada Allah, "Ya Allah, kau selamatkanlah aku dari mereka dengan apa jua yang engkau kehendaki." Belum sempat tentera tu nak soal budak tu, gunung tu bergegar dengan kuatnya dan jatuhlah semua yang ada di situ kecuali budak tu. Setelah kejadian gunung bergegar tu, budak tu tak lari atau menyorok kat mana-mana, tapi dia telah pulang semula ke istana. Setelah budak tu sampai di istana, raja tu pun hairan kenapa budak ni pulang sendirian, dan raja tu pun bertanya, "Mana pergi semua tentera yang bersama kau?" Budak tu pun menjawab, "Allah Subhanahu Wa Taala telah melepaskan aku dari mereka." Lepas tu budak tu sambung, "Sesungguhnya Tuan tidak dapat membunuh saya sehinggalah Tuan melakukan apa yang saya suruh kepada Tuan." Raja tu pun bertanya, "Apa yang kau masukkan dan apa yang kau nak aku lakukan?" "Tuan kumpulkan semua orang di tengah padang yang luas dan Tuan gantungkan saya di sebatang pokok. Kemudian ambillah anak panah dan letak pada busurnya. Kemudian katakanlah dengan nama Allah Tuan kepada budak ini. Kemudian Tuan tembaklah panah tersebut ke arah saya. Jika Tuan melakukan itu, semua ini Tuan akan berjaya membunuh saya." Kenapa budak ni bagi arahan seperti ni guys? Sebab ada perkara besar yang akan berlaku, dan bagi aku IQ budak ni tersangatlah tinggi. Lalu berkumpullah orang ramai di tengah padang yang luas untuk menyaksikan hukuman budak tersebut. Macam aku cakap sebelum ni guys, berita budak ajaib ni tersebar luas apabila dia mampu mengubati segala penyakit. Berita dia selamat dari gunung pun tersebar luas, dan agama yang budak ni bawa pun tersebar luas kepada orang ramai bahawa Allah itu adalah Tuhan yang sebenar. Sewaktu hukuman, raja tu mengikut arahan budak ni, iaitu ambil anak panah dan letakkan pada busur, lalu ucapkan nama Allah Tuhan kepada budak ni. Lepas mengucapkan ayat tersebut, raja tu pun telah tembak tepat ke arah budak tu dan budak tu mati serta-merta. Raja tu agak happy bila budak tu mati sebab dia fikir agama yang budak tu anut akan mati sekali dibawa oleh budak tu. Tapi tak guys. Bergema suara orang ramai dengan ucapan, "Kami beriman kepada Tuhan budak ni, kami beriman kepada Tuhan budak ni." Raja tu terkejut gila guys. Lalu ada seseorang datang ke arah raja tu dan orang tu berkata, "Apakah Tuan tahu perkara apa yang Tuan takutkan selama ini? Takutan itu Allah telah berikan pada Tuan sekarang." Korang faham tak guys apa maksud orang ni? Maksudnya perkara yang raja ni takut ialah apabila rakyat dia sendiri berpaling dari dia dan tidak menganggap raja mereka sebagai Tuhan. So guys, itu sahaja dari aku. Kalau korang nak tahu semua cerita ni dari mana, aku dah letak di description, korang boleh rujuk di situ. Dan jika korang suka video ni, aku minta tolong sangat-sangat korang tinggalkan komen dan juga subscribe. Yelah, kau bayangkan dah borak-borak tapi tak ada respon, sayumat.